Masalah sekarang ni adalah masalah penyelenggaraan jalan. Kalau JKR kita akui apa yang ada yang kita bincang tadi. Tapi pada masa yang sama, jalan kampung yang tidak dibuat, yang tidak diselenggara itu bukan bidang kuasa kerajaan negeri, sebab duit itu tidak lagi diberi kepada kerajaan negeri. Diberi terus kepada SDO dan rangkaian di bawah dia. Itu yang pertama. Jalan-jalan kerajaan negeri. Bukan jalan kampung ya. Very clear, very specific. Jalan-jalan yang diselenggarakan oleh kerajaan negeri. So this issue tak timbul lah. Jadi saya nak tinggalkan masalah jalan tu, saya berbalik kepada UUM. Saya pun pelik lah, UUM pun macam tak faham masalah cukai dengan pendidikan ni. Dia tak sangkut paut. Tuan-tuan yang saya hormati sekalian, satu universiti mempunyai satu peruntukan. UNIMAC mempunyai peruntukan yang jauh lebih tinggi daripada peruntukan kerajaan negeri Perlis. Maknanya duit yang masuk untuk UNIMAC adalah lebih banyak daripada duit yang diperlukan untuk mentadbir satu kerajaan negeri. Begitu juga dengan UUM. Satu peruntukan yang besar yang dikeluarkan oleh Kementerian Pelajaran. Dalam peruntukan tu sudah ada untuk nak bayar cukai berapa, nak bayar api berapa, emolumen berapa. Semua dah ada di situ. Tuan-tuan yang saya hormati sekalian, jumlah cukai tanah UUM adalah cukai yang paling rendah dalam Malaysia. 20 sen per meter square. Tak ada universiti yang serendah itu. Itu pun tuan-tuan UUM enggan bayar pada masa itu. Tuan-tuan yang saya hormati sekalian, cukai tanah adalah hak rakyat. Cukai tanah bukan hak kerajaan. Cukai tanah yang dibayar oleh UUM adalah hasil kepada kerajaan negeri yang sudah tentu cukai tanah, hutan dan seumpamanya melingkupi 70% daripada hasil negeri. Hasil ini tuan-tuan yang saya hormati sekalian, kita akan gunakan balik untuk pembangunan rakyat. Jadi saya rasa apa yang diutarakan oleh UUM tadi adalah tidak. Tapi tentulah kerajaan PAS menyedari bahawa tindakan itu akan menjadi satu tindakan yang tidak popular. Itu sudah boleh dijangkakan. Saya ingat masalahnya masalah kefahaman. Kalau rakyat faham, saya rasa tidak timbul. Sudah tentu apabila rakyat faham bahawa peruntukan ini memang hak dia. Sekarang UUM ambil. Bagaimana Prof Madya? Saya kurang bersetuju dengan pandangan yang dilakukan yang berhormat tadi ya, kerana bukan menyatakan bahawa UUM ini tidak sanggup untuk membayar, kerana UUM sebelum ni telah pun membayar kepada kerajaan negeri. Cuma jumlah itu agak kecil ya, kerana diberi kelonggaran terutama rebate kepada Universiti Utara. Yang itu yang kita cuba utarakan ya, kerana kita melihat dalam isu ini hubungan yang baik di antara kerajaan negeri dengan institusi pengajian tinggi akan memberikan banyak manfaat kepada keseluruhan penduduk negeri Kedah terutamanya, kerana kita melihat UUM itu sebagai pemangkin kepada pembangunan. Jadi bukanlah bermaksud bahawa UUM enggan membayar ataupun tidak mahu membayar langsung ya, tetapi kita melihat dalam konteks ini alangkah untungnya ya, kalau peruntukan yang begitu banyak 1.8 juta itu misalnya, kita mungkin boleh gunakan kepada benda-benda juga yang boleh membawa manfaat kepada masyarakat persekitaran ya. Itu bukan bermakna kita menganggap bahawa hasil jika kita membayar itu hasil itu boleh dengan, sebenarnya perkara itu sama juga ya, sama ada kita membayar ataupun kita mendapat pengecualian. Yang penting ialah UUM sebagai universiti boleh membantu memartabatkan masyarakat terutama dari sudut pendidikan. Itu fokus utama yang saya cuba. Sewaktu kerajaan Kedah memperkenalkan skim baru ataupun kadar baru ini, ia kesilapan pertimbangan saya kira. Ini bukan kadar baru. Inilah kadar lama. Cuma pada tahun 2006, 2007 satu rebate special diberi kepada hanya UUM. Tidak diberi kepada UiTM Merbau, tidak diberi mana-mana universiti lain dalam mana-mana universiti yang ada dalam Kedah tidak diberi, tapi diberi special kepada UUM. Dan macam saya sebut tadi, tuan-tuan nilai sendiri, peruntukan telah ada daripada kerajaan pusat, termasuk peruntukan untuk membayar cukai tanah. Dan cukai tanah adalah hasil yang sepatutnya dirasai oleh rakyat semua. Jadi saya tinggal situ, tuan-tuan nilai sendiri. Yang dua, saya nak sentuh juga, kalau sebut kerajaan Kedah tidak prihatin terhadap pendidikan, saya rasa satu tuduhan yang sangat tidak kena. Tuan-tuan yang saya hormati sekalian, selepas tahun kerajaan PR memerintah Kedah, kita mampu untuk membuat satu kampus induk Queen yang sekarang ni telah sampai ke 40%.
Dan ini adalah satu pembangunan yang besar yang saya rasa tidak ada negeri pertanian macam Kedah yang mampu untuk membuat satu kompleks ataupun satu kampus yang sebesar Queen. Jadi saya rasa tuduhan itu adalah tidak benar. Ya, Datuk Ku. Tuan Musi, saya nak respon kepada apa yang diutarakan oleh Yang Berhormat Dr. Saleh mengenai Queen College University Insaniah ini. Yang Berhormat sebut tadi ini suatu saya yang tak ada nak jawab lagi, dah waduk sekali dah. Saya banyak lagi yang saya nak jawab. Nanti dulu bagi saya pula. Gejala sosial tadi saya tak jawab lagi, dia balas balik dah. Sat lagi saya nak respon kata sebut pasal Queen. Lagi dia lupa pula kan. Queen ni saya melihat ke Queen ini ataupun pihak kita sebelah Barisan Nasional, dia bukan satu projek yang baik buat satu kampus yang sebesar itu. Dia akan memberikan beban jangka masa panjang kepada kerajaan negeri. Kos Queen ini ialah 330 juta dan dia ambil pinjaman bank bagi pinjam kepada Kedah 1, anak syarikat kumpulan Bernardo Rahman, dan kerajaan negeri Kedah kena bayar kepada Kedah 1 untuk jangka masa 15 tahun sebanyak 47 juta ringgit satu tahun. Datuk Ku mengatakan projek ini projek yang tidak baik. Tidak baik. Sebab sungguh pun kita sebut pasal nak membina insan dan sebagainya, tapi saya lihat Queen ini dia bukan ambil semua pelajar Kedah. Dia ambil pelajar daripada seluruh Malaysia, pelajar luar negara. Dan mereka ni pula bila habis dia tak mestinya dia bekerja di Kedah. Dan kita lihat Queen ni dulu, bila kita buat dalam Barisan Nasional, kita tubuhkan Queen ini, kita nak buat untuk pengajian Islam dengan twinning dengan Universiti Azhar dan sebagainya. Bukannya kita nak jadi Queen ini sebagai satu universiti yang besar. Itu is not our core business. Core business kita kerajaan negeri ialah untuk memberi kebaikan, kebajikan kepada rakyat, bukannya beban kepada rakyat. Ini membebankan rakyat dan rakyat tidak dapat apa-apa untung, dan negeri Kedah juga tidak dapat apa-apa untung. 15 tahun akan datang kita akan dibebani dengan perbelanjaan 47 juta ringgit setahun untuk bayar bank. Satu lagi juga kita kena tambah 9-10 juta setahun untuk pentadbiran pengurusan Queen. Jadi 50 juta ringgit. Di mana duit kerajaan ni Kedah nak dapat? Untuk dulu kita kata nak dapat daripada Sulih, projek Sungai Limau Hydrocarbon Hub. Tapi sekarang Sulih pun kita tahu tak jadi. Sungguh pun kerajaan negeri masih berkata, setiap kali sidang Dewan Undangan Negeri saya bertanya soalan ini, adakah Sulih ini masih lagi berada dalam agenda kerajaan negeri? Jawapannya masih ada. Tapi selepas 4 tahun, dekat 4 tahun kita tak nampak bayang pun Sulih ini. Dan kalau Sulih ini kita tak dapat buat projek ini, kita tak dapat pendapatan tambahan. Dari mana kita nak dapatkan duit untuk membayar hutang bank ini? Dan rakyat ni kita tak dapat apa-apa faedah. Mapan dari segi ekonominya, Dr. Ismail. Di satu pihak akademik menuduh kita bahawa kita tak prihatin pada pendidikan. Apabila kita buat, pihak BN pula kata kita tidak bijak. Apabila membuat Queen ni satu projek yang sia-sia, lebih kurang begitu lah yang disebut tadi. Pertamanya saya nak tuan-tuan nilai sendiri. Yang keduanya saya nak sebut, saya terpaksa sambung sebab dilontarkan kembali kepada saya oleh penelis yang pertama tadi, bahawa komitmen kita terhadap pendidikan. Jangan lupa adalah Datuk Seri Diraja Menteri Besar adalah asas dia pensyarah universiti, mempunyai asas pendidikan yang sangat kuat. Jadi di antara komitmen kita adalah komitmen pendidikan, komitmen untuk mendidik generasi, untuk nak melihat generasi yang akan datang lebih baik. Bagaimana pihak BN kata satu universiti yang kita tubuh majoritinya untuk anak Kedah adalah projek yang sia-sia. Tuan-tuan yang saya hormati sekalian, kalau kita nak kira dari segi ekonomi, bagaimana kita nak bayar balik? Tadi itu tuduhan yang diberikan kepada saya. Tuan-tuan yang saya hormati sekalian, Doktor akan menyambung selepas kita berehat seketika untuk kita membantu sedikit urusan teknikal. Jadi teruskan bersama kami bakal membuka talian 044692 023 bercakap tentang Kedah Lani. Anda sedang mengikuti Kedah Lani dalam Bicara Rakyat. 3 panelis sedang membicarakan tentang prestasi semasa dan kita ingin menyambung semula tadi. Dr. Ismail, di mana kita berhenti seketika? Dasar kerajaan negeri yang tuan-tuan sama-sama faham ialah di antaranya kita melaksanakan dasar jimat cermat. Dan kita cuba meningkatkan hasil kerajaan negeri. Tuan-tuan yang saya hormati sekalian, saya bercakap daripada buku audit. Saya tak bercakap ambil daripada tong sampah
Tuan-tuan yang saya hormati sekalian, audit 2010 melaporkan bahawa saya banding 2010 dengan 2009. Apabila kita melaksanakan dasar belanja berhemah dan juga dasar meningkatkan hasil, apa yang jadi tuan-tuan, pada 2009 bajet 2009 adalah defisit bajet sebanyak 69.89 juta. 2009. Dan dengan pelaksanaan dasar yang saya sebut tadi, akhirnya tuan-tuan pada 2010, akhir 2010 bulan 12, kita ada surplus ataupun lebihan belanja sebanyak 2.50 juta. Bermakna tuan-tuan, dalam masa setahun kerajaan mampu dengan dasar yang saya sebut tadi meningkatkan hasil sebanyak 85.39 juta ataupun sebanyak 135.8%. Tuan-tuan yang saya hormati sekalian, insya-Allah kita ada satu lagi berkat daripada orang-orang Sik, berkat daripada orang Kedah yang buat sembahyang duha setiap hari. Akhirnya tuan-tuan yang saya hormati sekalian, Allah mengeluarkan satu lagi bahan batuan ataupun bahan hasil bumi, iaitu besi, iron ore, yang sekarang ni tuan-tuan telah mula dikeluarkan oleh anak syarikat kerajaan negeri PKB. Dan hasil ini tuan-tuan, kalau dikira yang satu tempat saja yang PKB usahakan saja tuan-tuan, sebanyak lebih kurang 80 juta tan, 80 juta tan. Yang satu tan kos dia adalah ataupun hasil dia RM50 Malaysia. Jadi dikira hasil itu tuan-tuan, jumlah setahun yang kerajaan Kedah dapat insya-Allah 400 juta. Dan untuk nak menampung pembayaran Queen tadi 75 juta, 47 juta, saya rasa memadai dengan dasar berhemah tanpa hasil baru, tanpa hasil yang kita dapat daripada hasil hutan yang bertambah beratus-ratus peratus daripada hasil yang awal. Jadi saya nak respon kepada UEM tadi yang bertanya tentang masalah banjir. Tuan-tuan yang saya hormati sekalian, saya sebut tadi ada kerajaan negeri, ada kerajaan pusat. Tuan-tuan, masalah bencana alam adalah masalah yang diselenggara di bawah MKN, Majlis Keselamatan Negara, yang pengurusi dia adalah Timbalan Perdana Menteri ataupun Perdana Menteri sendiri. Yang peringkat negeri tuan-tuan, sepatutnya pengurusi dia adalah Datuk Seri Menteri Besar. Tapi apa yang berlaku di Kedah? Tidak, struktur ini tidak dipraktis. Tapi pada masa yang sama, sejak hari yang pertama banjir, kita telah pergi turun ke Kuala Nerang itu sendiri. Tapi sebagaimana yang kita maklum, apabila media tidak melaporkan, akhirnya tuan-tuan, apa yang kita buat tidak didedahkan, seolah-olah kerajaan negeri tidak mengambil berat. Tuan-tuan, dalam keadaan tak ambil berat itu pun, daripada first day sampai banjir habis tuan-tuan, kerajaan negeri membelanjakan sebanyak 2 juta dan RM0 daripada kerajaan pusat. Tuan-tuan, tugas, bidang tugas di bawah kerajaan pusat yang sepatutnya bantu kerajaan negeri memberi RM0. Tetapi apabila banjir di Johor berlaku tuan-tuan, kerajaan pusat yang turun mengeluarkan skala belanja tanpa belanja daripada kerajaan negeri Johor. Tuan-tuan yang saya hormati sekalian, prestasi itu bagaimana jawapan? Mungkin jawapan yang berhormat tadi, apa yang saya ingin utarakan ialah dari sudut pentadbiran itu, kerana kita dapati berlaku kekeliruan ataupun kelambatan tindakan itu, terutama di pihak kerajaan negeri. Saya tidak mempersoalkan ataupun mempertikaikan tindakan dan bantuan yang disalurkan oleh kerajaan negeri. Saya cuma ingin menyatakan bahawa mungkin ada kelemahan dari sudut pentadbiran, terutama dari sudut pimpinan kerajaan negeri dan juga dari sudut kaki tangan kerajaan negeri itu sendiri. Mungkin jika hubungan ini mungkin boleh ditambah baikkan, dilihat semula, dikaji bagaimana kedua-dua pihak kerajaan negeri dan juga kaki tangan kerajaan negeri, kaki tangan awam kerajaan negeri ini boleh dieratkan lagi supaya urusan-urusan yang berkaitan dengan bantuan, urusan-urusan yang berkaitan dengan komunikasi, masalah komunikasi terutama kerana saya juga menjadi salah seorang mangsa dalam banjir. Kalau kita dapati maklumat-maklumat itu agak lambat untuk disalurkan kepada penduduk-penduduk sehingga menyebabkan berlaku kekeliruan, kelemahan-kelemahan dari sudut komunikasi, kelemahan pentadbiran. Jadi sudut ini yang saya ingin utarakan. Mungkin saya bagi saya pula, bagai Datuk, dua lepas kita pula. saya ingin memberi laluan kepada audiens